Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan ajar subjek Jawi dalam tajuk perkataan berimbuhan. Okey. Dalam subjek Jawi kita akan belajar ada 3 jenis imbuhan. Yang pertama imbuhan awalan, yang kedua imbuhan akhiran, dan yang ketiga imbuhan apitan. Yang mana imbuhan apitan maksud dia ada awal dan ada akhir. Okey. Hari ini saya akan ajar imbuhan yang pertama saja, iaitu imbuhan awalan. Imbuhan ni maksud dia sejenis perkataan yang kita akan letakkan, ini untuk imbuhan awalannya, yang kita akan letakkan pada kata dasar. Satu kata dasar maksud dia satu perkataan yang asal ataupun kata akar dipanggil. Okey. So, untuk imbuhan awalan dia ada 3 jenis. Yang pertama, huruf awal kata dasar tidak diubah. Maknanya kata dasar yang menerima imbuhan-imbuhan yang akan disebutkan sini, seperti yang saya tunjuk dalam gambar ni. Imbuhan-imbuhan ini apabila ditambah di awal kata dasar, ada beberapa kata dasar, so dia tak akan mengubah bunyi kata dasar tersebut. Dia tak akan mengubah ejaan kata dasar tersebut. Okey, contohnya mari kita tengok. Yang pertama imbuhan pem. Okey, bila kita tambah, asalnya perkataan tersebut adalah bantu. Okey, kita tengok yang pertama ni, asalnya kata dia bantu, tapi bila tambah imbuhan pem, dia kekal. Okey, bunyi dia still bantu juga, cuma kita tambah imbuhan di awal, dia jadi berbunyi pembantu. Asalnya dia kata kerja. Bila kita tambah imbuhan pem, dia menjadi satu maksud yang baru. Okey, so dia jadi kata nama. Contohnya asalnya dibantu, bantu tu satu perbuatan, dan bila kita tambah imbuhan pem, dia jadi pembantu, dia jadi satu kata nama. Contoh, dia jadi pembantu saya, Nina adalah pembantu kepada Ustazah Ati. Contoh. Okey. Contoh yang kedua adalah pembaris. Kata dasar itu adalah baris. So baris ni dia merujuk kepada satu, dia ada macam-macam maksud, tak? Satu baris baris dalam perhimpunan ke, kan? Okay, dia macam-macam, ada macam-macam maksud. So bila tambah imbuhan pem, dia jadi satu perkataan baru, pembaris. Yang mana pembaris kita gunakan untuk menggariskan sesuatu. Okey, macam tu juga dengan bina. Bila tambah imbuhan pem, dia kekal juga dengan bunyi bina. Okey, so maknanya kalau huruf yang bermula dengan huruf ba, kita tambah imbuhan pem, dia akan kekal seperti biasa. Okey, tambah imbuhan saja dengan kekalkan ejaan kata dasar tersebut. Yang kedua adalah imbuhan pen. Okey, imbuhan pen, tengok contoh di sebelah. Okey, pentadbir, dia kata dasar dia tadbir. Okey, bila tambah imbuhan pen, dia still kekal juga jadi pentadbir. Okey, macam juga pencuci, penjamin. Okey, yang ketiga imbuhan ber. Okey, asalnya dia tanya tu satu perbuatan lah, kan, tanya. Bila ditambah imbuhan ber, dia still kekal juga. Okey, dia tetap kekal ejaan kata dasar tersebut. Sama atau jadi bersama, sedekah jadi bersedekah. Imbuhan yang keempat adalah mem. Okey, imbuhan mem bila tambah asalnya kata dasar dia contoh macam membeli, kata dasar dia beli. Okey, bila tambah imbuhan mem, dia still kekal ejaan tersebut. Seterusnya imbuhan ter. Imbuhan ter di awal kata dasar. Okey, asalnya adalah perbuatan dia sebut, tapi bila tambah imbuhan ter, dia jadi tersebut, dia merujuk kepada satu perkara yang khusus. Dia nak kata. Okey. Okey, seterusnya imbuhan men. Ingat imbuhan men bila bertemu dengan contoh macam perkataan dapat, kan, asalnya
kata dasar dia adalah dapat, tapi bila tambah imbuhan men, dia jadi mendapat. Okey, seterusnya imbuhan di. Disikat, disikat, dirawat, dibasuh. Okey, imbuhan pula, sepasang, sebelum, sekawan. Lagi imbuhan kelapan, kemajuan, kesakitan. Imbuhan pelayar, petani, pesakit. Dan terakhir, imbuhan awalan yang bila imbuhan ini diletakkan di awal, dia tidak akan mengubah kata dasar tersebut. Imbuhan merawat, melawat dan melukis. Okey, apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah imbuhan-imbuhan tersebut bila kita tambah di awal kata dasar yang bermula selain daripada huruf vokal. Okey, selain daripada huruf vokal. Contohnya macam imbuhan awalan yang kata dasar yang bermula dengan huruf ba, kata dasar yang bermula dengan huruf ca, kata dasar yang bermula dengan huruf sin, kata dasar yang bermula dengan huruf ra. Nampak? Okey, kalau kita perhatikan betul-betul, kata dasar tersebut bermula dengan huruf konsonan. Okey, so imbuhan yang bermula dengan huruf konsonan seperti contoh-contoh ini, bila ditambah imbuhan yang kita sebutkan tadi, pem, pen, ber, mem, ter, men, di, se, ke, pe dan me. Imbuhan-imbuhan ini bila kita letakkan di hadapan kata dasar yang bermula dengan huruf konsonan, maka dia tidak akan mengubah ejaan kata dasar tersebut. Okey, untuk kita faham senang macam tu. Okey, itu yang pertama, huruf awal kata dasar tidak diubah. Yang kedua adalah huruf awal kata dasar yang perlu diubah. Maknanya imbuhan, maknanya kat sini imbuhan ini kata dasar ini akan berubah bila ditambah imbuhan-imbuhan tersebut. Okey, contohnya imbuhan di, se dan ke bertemu kata dasar yang dimulai dengan huruf alif, perlu diletakkan huruf hamzah di atas alif. Macam yang kita bagi tahu yang first tadi, imbuhan itu bila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf konsonan, perkataan tersebut, kata dasar tersebut tetap kekal macam tu ejaan dia. Okey, tak berubah. Tapi yang ini ejaan kata dasar tu akan berubah. Bila masa dia berubah? Apabila kita tambah imbuhan di, se dan ke di awal kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Huruf alif maknanya salah satu huruf vokal. Contohnya di alih, kata dasar dia alih, tak ada hamzah. Tapi bila kita tambah imbuhan di, ejaan alih tadi tu perlu ditukar. Ditukar dengan apa? Perlu ditambahkan huruf hamzah di atas, betul-betul letak di atas huruf alif. Faham? Contoh yang kedua, bagi imbuhan se, asal dia ikat, dia bermula dengan huruf alif dan tak ada hamzah. Tapi bila ditambah imbuhan se, automatik huruf alif tadi perlu diletakkan hamzah di atas huruf alif tersebut, di atas huruf alif bagi perkataan, bagi kata dasar ikat tadi. Okey, contohnya yang ketiga adalah imbuhan ke. Asalnya dia arah, bila ditambah imbuhan ke, so huruf alif, kata dasar arah tadi, huruf alif di hadapan itu perlu diletakkan huruf hamzah bila ditambah imbuhan ke di awal perkataan. Okey, di awal kata dasar. Ingat. Contoh yang ketiga adalah jenis yang ketiga adalah imbuhan. Ini imbuhan yang perlu diubah juga. Okey, imbuhan meng, peng dan pen. Okey, kita tengok imbuhan meng. Kalau kita gunakan imbuhan meng di hadap, bila kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif, kita tambah imbuhan meng, so automatik huruf alif tadi kita gugurkan. Okey, contohnya jadi mengurus, macam juga yang sebelah dia. Okey, ada setengah perkataan yang kita akan buang di huruf di awal kata dasar tersebut bila tambah imbuhan untuk
kita membina satu perkataan yang punya satu maksud yang baru. Okey. Contoh yang kedua, kucup. Bila tambah imbuhan me, dia jadi padam huruf kaf tadi, jadi mengucup. Yang ketiga, kendali. Bila tambah imbuhan meng, huruf kaf tu dipangkah. Okey, dan ditambah ditukarkan kepada huruf nun, jadi mengendali. Dia tengok pada kesesuaian perkataan. Okey. Contoh imbuhan yang kedua adalah peng. Macam tadi itulah. Tadi mengurus, ni pengurus. Dibuang huruf alif di hadapan. Kasih tambah peng, dia jadi pengasih. Kaf itu dibuang. Karang ditambah imbuhan peng, jadi kaf itu dibuang. Kaf di awal perkataan tadi, karang tu, kaf tu dibuang, dia jadi ditambah imbuhan peng, dia jadi pengarang. Okey. Seterusnya yang ketiga, imbuhan pen bertemu dengan huruf sin. Okey, ada setengah imbuhan yang bila bertemu, bila dia bertemu dengan imbuhan pen bertemu dengan kata setengah kata dasar yang bermula dengan huruf sin, dia akan dipadam huruf sin di hadapan itu tukar kepada huruf nya, supaya dia jadi satu kata kerja yang kita boleh faham dengan jelas perbuatan tersebut. Contohnya pensapu, asalnya dia sapu, sapu, tapi bila tambah imbuhan pen, dia jadi sin tu dibuang, tambah hurufnya penyapu, dia jadi satu benda. Asalnya dia kata kerja kan, sapu. Okey, tapi bila tambah imbuhan pen, dia jadi penyapu, merujuk kepada satu benda, satu barang. Okey, contohnya sikat. Bila tambah imbuhan pen, dia jadi penyikat. Okey, sakit tambah imbuhan pen, jadi penyakit. Dia sakit, asalnya sakit tu maksud dia sakit macam sakit kaki ke, sakit kepala ke, kan. Bila tambah imbuhan pen, dia jadi sin tu dibuang, tambah jadi hurufnya. Maknanya nun dengan sin bertemu, dia jadi hurufnya lah. Macam tu seakan-akan lah, supaya kita mudah faham. Okey, jadi penyakit merujuk kepada spesifik satu penyakit tadi tu, satu sakit tadi tu. Okey. Yang terakhir adalah imbuhan pen bertemu dengan huruf ta. Okey. Kita nak faham, nak mudah untuk kita faham kat sini, bila imbuhan pen bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf ta, nun dengan ta tu kita tukarkan jadi huruf, kita tukarkan padam huruf ta di awal kata dasar tadi, dia jadi huruf bila tambah imbuhan pen. Okey, contohnya macam tarik, bila tambah imbuhan pen, dia jadi penarik. Tawar, dia jadi penawar, dia tak ada ta tu. Okey, macam tuduh juga, bila tambah imbuhan pen, dibuang ta di awal kata dasar tu, dia jadi penuduh. Okey, so itu sahaja kata imbuhan awalan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, so good luck semua, fahamkan betul-betul. Kalau tak faham, boleh tanya pada ustazah semula. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.